Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di masjid ini, di masjid yang mulia dan berkat ini, untuk kita menambahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat. Jadi kita menganalisa ataupun memahamkan dan diberitahu tentang, bukan tentang kematian, tetapi alam kematian. Sebab kematian itu akan diletakkan di satu alam, sama ada alam kubur ataupun alam barzakh, maka kita duduk pada satu alam lah. Sekarang kita duduk alam apa, tuan-tuan? Kita duduk alam syahadah. Kita duduk alam syahadah sekarang ni. Artinya kita dapat menyaksikan, syahadah tu maknanya saksi. Kita dapat menyaksikan makhluk-makhluk Allah daripada kalangan manusia. Tetapi kita tidak dapat menyaksikan makhluk-makhluk gaib yang lain, terdiri daripada iblis, jin, syaitan dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi mereka melihat kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita masuk kepada proses keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengadili semua makhluknya, sama ada haiwan, sama ada manusia, sama ada para anbiya, sama ada para mursalin, sama ada para nabi dan para rasul, semua akan diadili di akhirat. Jadi semua yang Allah ciptakan di alam ini akan diadili, termasuklah haiwan-haiwan yang mungkin ataupun semasa mereka hidup kat dunia, haiwan-haiwan ini bergaduh di dunia, yang ada tanduk menanduk yang tak ada tanduk, yang ada taji menaji yang tak ada taji. Besok diadili. Haiwan-haiwan ni akan diadili, tetapi mereka tidak dibawa ataupun tidak dilakukan seperti mana dilakukan kepada manusia. Haiwan-haiwan ni tidak dilakukan seperti manusia. Dan akhirnya semua haiwan-haiwan ni akan dijadikan tanah ataupun dijadikan debu, hancur. Tak ada dah haiwan. Mereka diadili juga, tetapi akhirnya mereka dijadikan debu tanah. Kita diadili juga, tapi kita akan diberi dua keadaan. Satu, sama ada kita dimasukkan ke syurga ataupun kita dimasukkan ke neraka.
Tapi bagaimanakah proses keadilan ilahi itu? Bagaimanakah proses keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya ni, tuan-tuan dan puan-puan? Prosesnya seperti mana yang telah kita dengar sebelum ni ataupun kita pelajari pada kitab ini, iaitu pertama sekali proses keadilan itu melalui saksi-saksi daripada tubuh badan kita. Jasad kita jadi saksi pada diri kita. Semua anggota badan kita, tangan, kaki, mata, telinga, kulit-kulit kita, kaki-kaki kita, lutut-lutut kita, semua akan jadi saksi pada diri kita di akhirat besok. Sekarang kita gunakan semua tu. Semua yang Allah kurniakan pada kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kita gunakan sebagai satu nikmat Allah. Dan kalau sekiranya kita menyalahgunakan nikmat Allah tersebut, maka kita akan diadili besok di akhirat. Dan apa anggota badan yang kita salah guna itu akan jadi saksi sendiri pada diri kita. Itulah keadilan ilahi, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tubuh badan kita jadi saksi. Kemudian yang kedua yang jadi saksi kepada diri kita di akhirat besok ialah bumi yang kita pijak. Malam yang kita alami di waktu malam, kita tidur di waktu malam, malam pun jadi saksi pada kita. Siang pun jadi saksi kepada diri kita. Apa yang kita buat waktu malam, apa yang kita buat waktu siang, malam tu sendiri jadi saksi pada kita. Siang tu sendiri jadi saksi pada kita. Selain daripada itu, harta yang kita miliki pun akan jadi saksi kepada kita. Jadi mana kita nak lari? Di akhirat besok kita tak boleh lari. Semua yang ada di keliling kita sekarang ni, kita duduk di dalam masjid ni, dalam masjid. Semua yang kita ada dalam keliling kita ni semua jadi saksi besok. Kapet yang kita duduk ni jadi saksi. Siling atas tu pun jadi saksi. Semua dalam masjid ni, sama ada dinding dia, tiang dia, semuanya akan jadi saksi kepada kita di akhirat besok. Inilah proses keadilan ilahi, proses keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil para nabi dan para rasul bersama-sama dengan umat dia, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil. Di akhirat besok, para rasul, para nabi dan umat-umatnya akan dipanggil. Nabi Adam dengan umatnya, Nabi Hud dengan umatnya, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf dengan umatnya, Nabi Saleh dengan semua dipanggil di akhirat besok. Jadi bagaimana kita nak bayangkan keadaan waktu itu, tuan-tuan? Apakah ada apakah sempat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadili semuanya? Inilah kebesaran Allah dan keagungan Allah, Innallaha sari'ul hisab. Allah tu cukup cepat pengadilan dia. Penilaian dia cukup cepat. Sari' tu mana cepat. Al-hisab tu penilaian dia. Tak ada sedikit pun yang tertinggal. Semuanya akan dikira. Jadi semuanya akan dinilai. Semuanya akan diadili. Allah akan berikan. Sebab apa? Sebab Allah nak berikan kurniaan dan nak memberikan keazaban. Kurniaan iaitu syurga, dan keazaban iaitu balasan neraka kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk memasukkan ke syurga dan untuk memasukkan ke neraka, mestilah ataupun tentulah Allah Subhanahu Wa Taala melakukan keadilan dalam segi penilaian pahala dan dosa. Sebab itu proses keadilan itu berjalan daripada mula lagi. Dan Allah ingatkan kita masa di dunia lagi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Mutaffifin. Innal abrar innakum
Inna alaikum lahafizin. Kamu semua di atas dunia ini hafizin. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi apa yang kita buat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Penulis-penulis, iaitu malaikat raqib dan atid yang kiraman katibin, yang mulia itu akan bertugas menuliskan apa yang kita buat. Yang buruk ditulis, yang buruk, yang jahat ditulis, yang saleh ditulis amalan saleh, yang amalan-amalan amalan-amalan yang tidak saleh, amalan-amalan maksiat akan ditulis, tuan-tuan. Kerja siapa? Kerja malaikat. Bukan kerja kita. Kita tak mampu nak tulis. Hanya kita diberitahu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, hasabu anfusakum qabla an tuhasab. Hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Kamu kiralah diri kamu. Kamu muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisap di akhirat besok. Sebab di dunia kita disuruh muhasabah dulu, tuan-tuan. Di dunia lah kita ambil peluang ini untuk mendengar nasihat-nasihat ataupun apa-apa yang diingatkan kita oleh para nabi dan para rasul dan para sahabat. Hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab ingatkan kita. Kemudian dalam Quran Allah kiraman wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka semua tahu apa yang kamu buat. Mereka tahu. Baik, itu dalam kitab ini juga disebutkan, kalau kita ada niat nak buat baik, malaikat dah mencium bau kasturi. Kalau kita ada niat nak buat tak baik, malaikat dah tercium pada diri kita bau yang busuk. Jangan kita fikir malaikat tak tahu. Malaikat tahu dan Allah Maha mengetahui. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diperintahkan untuk mengambil tahu tentang makhluk manusia ni. Kalau kita ada niat nak buat baik, malaikat dah tahu dah. Dah tercium bau wangi pada diri kita. Dan kalau kita ada niat nak buat yang tak baik, maka malaikat dah tercium bau busuk pada diri kita. Itu ciuman malaikat. Manusia rasa dia dah wangi dah. Dah pakai minyak wangi. Minyak wangi itu bukan menyebabkan dia dapat buat kebaikan, tak. Itu mewangikan diri. Bukan bertujuan nak buat baik. Itu nak mewangikan diri. Dan itu pun mendatangkan pahala juga, tuan-tuan, kita kalau mewangikan diri ni. Lebih-lebih lagi lah kita sembahyang jemaah ni. Sembahyang jemaah, pakailah minyak-minyak wangi yang menyegarkan ahli-ahli jemaah yang lain. Sebab itu dimakruhkan. Tak sampailah diharamkan, dimakruhkan makan benda-benda yang boleh mengganggu ketenteraman makmum-makmum di keliling kita. Kalau kat Negeri Sembilan ni, makanan-makanan yang sedap bau apa dia, tuan-tuan? Bukan minyak wangi. Apa dia? Hari-hari ada jual jaring, patai, korodeh. Ya tak? Paling belah kita rumah. Tapi ingat, kalau kita nak semayang, kalau kita dah makan petai, makan kerdas, maka perlulah kita menjaga bau daripada yang keluar daripada makanan tersebut. Sebab bila kita berdiri sebelah kiri kanan kita, makmum-makmum yang lain dah bau kerdas ke, bau jaring ke, bau petai ke, tenteram tak dia? Tak tenteram. Menghilangkan kekhusyukan dia. Kalau bau wangi, menambah kekhusyukan dia. Kalau tak bau apa-apa, biasa je lah. Kalau tak bau apa-apa. Tapi kalau bau wangi, menambahkan seronoknya kita mendirikan solat tu. Kalau bau busuk, menyebabkan kita dijauhi oleh makmum-makmum yang lain. Baik itu, bila kita datang ke
ke masjid, ke surau, ke sembahyang jemaah, ke mana-mana perhimpunan ibadah ke, kita lakukan sesuatu yang menyegarkan orang lain dan menyegarkan diri kita, tuan. Dan Rasulullah sangat suka kepada wangi-wangian ni. Ada kan dalam YouTube ni bau, siapa yang penceramah, Ustaz Khair apa? Muhammad Khairi. Minyak kasturi disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Rasulullah bertunang dengan Siti Khadijah, bertunang baru. Dalam bilik pertunangan tu Rasulullah semburkan minyak wangi sebanyak mungkin, dan disapukan minyak wangi itu kepada bapa-bapa saudaranya dan bapa-bapa saudara dan saudara-saudara sebelah Siti Khadijah. Nakkan upacara itu berlalu dengan wangi dan segar. Kita tak banyak minyak wangi kan. Kalau hari perkahwinan ke hari bertunang tu bunga apa je? Bunga rampai. Dapat tak seronggam bunga rampai? Dapatlah sikit, buat balik. 2 hari dah koreng dalam poket tu, dalam poket baju Melayu lah tu. Masuk dalam poket baju Melayu, bunga rampai. Anak kita ke tengok, cucu kita tengok, ni apa ni ya? Ni bunga rampai. Itu wangi yang dihasilkan oleh orang Islam di Malaysia ni. Sebab nak wangi. Ada acara-acara yang memerlukan orang ramai datang, acara yang baik, acara pertunangan, acara khatam Al-Quran, acara akikah, diwangikan. Sebab kita ikut sunnah Rasulullah SAW yang suka kepada bau-bau yang wangi. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya. Jadi di akhirat besok semua akan dipanggil. Tak ada siapa pun terlepas. Para malaikat akan memanggil siapa? Para rasul, para nabi, umat-umat dia, Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, ni saya dah baca, kita dah baca dulu ni, tapi kita ulang baliklah. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai rasul-rasul itu, rasul-rasul kami, maka sesungguhnya akan kami khabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Ini Allah akan panggil para nabi, para rasul, dan beritahu para nabi, para rasul tu apa yang mereka buat semasa mereka hidup ke dunia, menyampaikan risalah yang mereka bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu-wahyu Allah. Apa yang mereka buat? Sejauh mana? Orang sekarang ni sejauh mana? Kalau dalam kerja kita, sejauh mana prestasi kita? Para rasul pun juga, sejauh mana prestasi dia akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada prestasi. Para rasul, para nabi ni ada. KPI dia pun ada. Sama juga macam kita hidup kat dunia, tapi lain sikit lah. Sebab itu dilakukan ataupun dibuat oleh Allah SWT dengan malaikat-malaikat dia. Ada. Prestasi semua ada besok, dan akan dibongkarkan, akan didedahkan di akhirat besok. Ini wahai Nabi Adam, wahai Nabi Hud, wahai Nabi Saleh, ini yang kau buat masa di akhirat, masa di dunia dulu. Sebab itu ada 5 orang rasul yang terbaik, yang prestasi tinggi, dipanggil rasul apa? Ulul azmi. Para rasul yang diberi gelar pangkat ulul azmi ini prestasi tinggi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para rasul yang dipanggil rasul-rasul ulul azmi, yang mempunyai darjat yang tinggi daripada para rasul yang lain. Sebab tapi kalau sebab itu kita kena cari sebab dia lah, Dalam kitab ini ada menyebutkan sebab, ada 3 sebab. Pertama, rasul-rasul ini paling sabar. Ini rasul yang paling sabar lah.
berhadapan dengan segala dugaan-dugaan yang dihadapkan kepada mereka. Terutama sekali yang paling sabar ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia duduk kat Palestin sana, tapi isteri dia Siti Hajar duduk kat mana? Kat Mekah. Berapa jauh tu? Ada ke kapal terbang masa tu? Nak datang ziarah isteri dia? Tak ada. Nak naik unta, nak naik kuda, ambil masa yang berbulan, sebulan. Tuan-tuan yang membuat. Rasulullah sendiri berhijrah daripada Mekah ke Madinah ambil masa 8 hari, 7 hari, 8 hari. Naik unta. Kita daripada Jeddah ke Mekah masa menunaikan haji dan umrah, pergi ziarah Madinah berapa jam? 5 jam setengah naik bas. Itu pun muntah. Masa saya pergi dulu, ada seorang Mak Saleh, dia baru masuk Islam lah, tuan-tuan. Kahwin dengan orang Islam, bukan orang Islam Malaysia, orang Islam Indonesia dia kahwin. Naik bas daripada Jeddah nak sampai ke Madinah tu, sampai tengah-tengah jalan tu, muntah hijau dia keluar. Sebab dia masuk tanah haram. Dia boleh masuk, dia dah, tetapi waktu tu dia daripada Jeddah ke Madinah tu tak termasuk lagi dalam tanah haram. Tanah haram daripada Tan'im, Ja'rana, Hudaibiyah 23 km, 13 km, 11 km daripada tanah haram lah. Tapi luar tu tak tanah haram. Itu pun dia muntah belilah. Orang kampung kita kata muntah apa? Muntah belilah, muntah hijau. Dan ada jemaah-jemaah yang lain menganggap ini masalah ini banyak mana Rasul ini sampai muntah. Jangan pandai-pandai. Kita tak boleh buat anggaran macam tu, ya. Ada juga orang Melayu yang muntah hijau seminggu tak bangun, ya. Tapi kita anggaplah itu sebagai apa? Sebagai ujian apabila kita menunaikan satu ibadah yang besar, iaitu ibadah haji ni ibadah yang besar, tuan-tuan, ya. Dan dia sejak daripada Nabi Ibrahim dulu tak putus haji ni, tak putus. Dan Kaabah tu sentiasa dikelilingi, ditawaf. Orang Islam tawaf keliling dulu, sentiasa berpusing, tak ada berhenti. Sejak daripada zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa, sampai pada Nabi Muhammad, sampai pada kita ni tak berhenti mengeliling Kaabah tu, tuan-tuan. Dan orang tak berhenti pergi Mekah untuk pertama menunaikan haji setahun sekali itu, dan umrah. Yang di luar musim haji itu umrah, tak berhenti. Antara sebabnya orang tak berhenti, antara sebabnya ialah kerana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim antara yang disebutkan dalam surah, kita ingat surah dia, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini baladan aminan, negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan kurniakan rezeki penduduk-penduduknya daripada berbagai-bagai jenis buah-buahan. Maknanya macam-macam rezeki lah, ya. Sebab tu Mekah ni, tuan-tuan, dan Madinah ni tak payah iklan untuk pelancongan, tak payah. Tak payah buat iklan, melanconglah ke Mekah, melanconglah ke Madinah, tak ada. Ditahan ada orang nak pergi sebab terlampau ramai. Rezeki mencurah-curah datang, ditahan orang nak pergi Mekah Madinah ni, terlalu ramai. Bila manusia tak mampu menahannya, siapa tahan? Bila manusia tak mampu nak menahan terlampau ramai sangat orang nak pergi Mekah, siapa tak dapat ditahan-tahan lagi? Allah yang tahan. Bagaimana Allah menahannya? Kurangkan mereka datang ke Mekah. Maka COVID-19 pun sampai, ya? COVID-19 pun sampai.
Daripada 3 juta, 4 juta orang pergi Mekah, tinggal tak sampai 1 juta tuan. Daripada semua orang nak pergi, boleh pergi, tak ada halangan, umur 70 boleh pergi, 75 boleh pergi. Sekarang ni 60, 65 je. Itu cara Allah nak mengurangkanlah. Sebelum ni memang orang masuk Mekah cukup ramai, sehingga berlakunya himpitan di terowong Muasim, beratus-ratus orang mati. Orang Islam yang datang menunaikan Mekah tu beratus-ratus mati, memijak antara satu sama lain. Sebab apa? Terlalu ramai, tak dapat nak dikawal. Termasuklah rakyat Malaysia yang mati lebih kurang 135 orang. Ramai yang mati. Yang jatuh di terowong, yang jatuh di atas jambatan tu pun ada. Itu di terowong Muasim tahun 1985 ke 82. Tak ingat tarikh dia. Kemudian berhimpit-himpitan pula bila melontar jamrah. Ramai juga yang mati. Sebenarnya pergi Mekah ni satu ujian. Ini membuktikan bahawa para rasul dan para nabi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menimbulkan rasa ingin beribadah di kalangan umat dia. Semua ingin menunaikan ibadah. Maknanya mereka mampu menyampaikan risalah tersebut dan diterima oleh umatnya dengan baik. Sebab itu Allah panggil. Macam mana cara kau sampaikan risalah yang aku hantar, yang wahyu pada melalui malaikat Jibril ni? Maka Nabi-Nabi tak cakap, tak tahu apa. Dia kata, Allah lah yang lebih tahu. Allah lebih tahu bagaimana pencapaian setiap orang Nabi tersebut. Sebab itu ada 5 orang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu yang diberi pangkat ulul azmi, tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati Allah. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Dalam surah lain Allah SWT berfirman, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Demi Allah lah, Tuhan bersumpah dengan diri dia. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Tak mana tak ada seorang pun lepas lah. Semua akan kena tanya. Kita pun akan ditanya. Apa yang kita kena tanya? Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita tahu maknanya setiap orang ada tanggungjawab dan akan ditanya semua tanggungjawab bagi padanya. Tentang anak kita, tentang isteri kita, tentang keluarga kita. Sebab itu Rasulullah bila menyampaikan risalah dia, Allah ingatkan, panziru ashiratakal akrabin, ingatkan keluargamu yang terdekat dulu. Kita kena jaga keluarga kita dulu. Itu keluarga kita kena jaga, bagi nafkah, didik, tarbiyah dia ke arah akhlak yang baik, kepada melakukan segala suruhan Allah, menjauhi segala kena didik lah. Orang yang dia bagi tanggungjawab, kita mendidik dia. Tapi kita kena jaga tuan. Yang keluarga kita, anak isteri kita, kita boleh didik. Tapi mana-mana yang kita ambil tanggungjawab menjaganya, memeliharanya, menternaknya, itu pun akan ditanya besok. Kita adil tak kepada haiwan-haiwan ni? Sebab tu ada orang yang bela burung. Burung apa? Burung dalam apa? Sangkar. Boleh tak? Kita bela burung dalam sangkar. Burung cuma bunyi. Jaga rumah kita. Burung apa? Burung yang lain bebas. Kita tangkap burung tu boleh tangkap.
Nak nampak cantik, nak nampak indah, nak sedap dengar siulan dia dan sebagainya. Ini pun akan ditanya, tuan-tuan. Adil ke tidak kita melakukan burung haiwan itu? Sebab itu kalau tuan-tuan nak dapatkan kebaikan daripada keadilan yang kita lakukan pada haiwan ni, selalunya haiwan-haiwan ni akan datang. Dia tahu kita baik, dia datang. Contoh unta, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Rasulullah tu adalah manusia yang paling baik sekali. Dia datang jumpa Rasulullah dengan suara yang mengehek-ngehek dia, yang mengadu-ngadu dia, yang sedih-sedih. Sahabat-sahabat tak faham, tapi Rasulullah faham apa yang dikatakan oleh unta tersebut. Ini kelebihan. Apa yang, walaupun Rasulullah tak sampai ke tahap Nabi Sulaiman yang boleh faham cakap burung, yang boleh faham cakap semut, yang boleh faham cakap binatang-binatang lain, tapi Rasulullah faham apa yang diadukan oleh unta tu. Unta tu kata kepada Rasulullah, dan bila sahabat-sahabat tanya apakah yang dikatakan oleh unta tu, wahai Rasulullah, dia dipulaukan ke kawan-kawan. Macam mana cakap nak mulau dengan kawan mulau tu? Dia dipinggirkan oleh kawan-kawan dia, unta ni. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayu mimbar yang Rasulullah baca khutbah tu, tukar pada kayu baru, menangis kayu tu. Sahabat-sahabat dengar kayu tu menangis sebab sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung pun, tuan-tuan, siapa boleh burung? Tapi burung yang dalam sarang di atas pokok kurma tu, nampak Rasulullah, dia pun mengadu. Dia berpusing-pusing. Sahabat tanya, apa pasal burung tu? Ya Rasulullah berpusing-pusing, kata bunyi apa bunyi tu. Dia kata ada orang curi telur dia. Ada orang ambil telur dia, kan ambil anak dia, macam tu lah. Rasulullah kata, siapa yang ambil telur burung tu pulang balik. Kita boleh tak agak, tuan-tuan? Dulu-dulu ada orang bola burung. Nak panjat apa? Nak panjat kelapa. Kena beri makan buruk tu. Kalau tak tahan nak beri makan, lepaskan, biar dia masuk lautan. Ya tak? Kalau tahan nak beri makan buruk yang hantar panjat kelapa tu, mahal belanja dia tu. Satu hari 2 biji telur, Milo 1 gelas. Sebab dia nak panjat pokok. Tapi kalau kita tak bagi, orang kampung kita dihepong kan, digigit je kaki tuan dia. Tak ada seorang memanjat kelapa bawa pakai buruk, dah ada lepas buruk dah, tak tahan. Jadi telefon dah tak ada dah. Dia tak ada buruk dah. Padahal itu punca sebab banyak belanja. Dan kalau kita benar-benar bertanggungjawab dengan haiwan ni, kita betul-betul jaga dia supaya jangan kita menzalimi dia dan menyaya dia. Pada zaman Rasulullah boleh dia mengadu. Pada Rasulullah zaman sekarang ni, kat siapa dia mengadu? Kat perhilitan boleh tak? Haiwan-haiwan yang ada dalam hutan tu, ada yang boleh diburu dan ada yang tak boleh diburu, ya. Tapi kebanyakan haiwan yang dah tinggal sikit tu janganlah diburu lagi, ya. Baik, ada soalan, tuan-tuan? Kalau ada soalan. Jadi malaikat-malaikat ni Allah akan panggil rasul-rasul dan nabi-nabi untuk disoal. Kalau rasul-rasul dan nabi-nabi panggil untuk disoal, kita lebih lagi lah. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul pun kena soal, kita tak ada hal, mesti kena panggil punya. Ya, mesti kena panggil. Kalau di dunia ni lah, orang-orang besar pun kena panggil, kena tanya, kena siasat, apalah lagi orang-orang kecil. Betul tak? Kita ni orang besar, orang kecil ni.
Kita besar dan kecil ni manusia je yang bagi. Tapi di sisi Allah, Allah lah yang tahu kita ni besar ataupun kecil. Ya. Apakah kita ni golongan yang dikatakan oleh Allah sebagai wali-wali Allah? Boleh jadi kita ni wali Allah, kita tak tahu. Ya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 109, tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Dan ingatlah hari waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Tak boleh nak bohong. Rasul-rasul ni ditanya oleh Allah, apa sambutan umatmu terhadap seruan yang kamu bawa? Laporan kena betul. Laporan kena betul. Tak boleh kita nak bohong sebab Allah Maha mengetahui. Sebab tu para rasul tak berani nak jawab. Kami tak tahu ya Allah. Allah lah yang Maha mengetahui. Kami tak boleh nak jawab. Oh, cukup bagus, semua beri sambutan. Bila masuk satu kampung tu, semua bagi makan, minum sedap-sedap. Buat jamuan kambing bakar, buat jamuan itu ini. Tak boleh nak bohong. Sebab bila para rasul itu menyampaikan dakwah bermacam-macam, termasuklah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang tentang Nabi Nuh? Isterinya dan anak-anaknya menentangnya, dan juga kaum dia. Sebab kaumnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Nabi Nuh sampaikan risalah yang diperintahkan menyampaikan kepada kamu, wahai kaum Nabi Nuh? Kaum Nabi Nuh cakap tak ada. Depan Tuhan dia nak bohong. Tak ada. Nabi Nuh tak ada sampaikan apa-apa. Itu kaum Nabi Nuh. Sebab itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, daripada zaman Nabi Muhammad dulu sampai hari ini, kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kita nak bohong-bohong. Namun demikian, ada kajian tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ada 3 kategori. Yang sahih tu kita pakai, yang hasan tu pun kita pakai, yang dhaif tu ada ulama mengatakan kita pakai untuk fadailul amal, untuk untuk amalan-amalan yang fadilah saja. Yang hadis maudhu' jangan pakai. Apa dia hadis maudhu'? Hadis yang direka cipta sendiri. Tuan-tuan boleh tak reka cipta hadis sendiri? Boleh tak? Tak boleh. Orang Arab pun kalau dia reka cipta sendiri hadis tu pun orang tahu. Tahu. Orang masa-masa tahun 50-an, 40-an dulu, ramailah waktu tu berkembangnya institusi pondok-pondok dan ulama-ulama balik daripada Mekah, balik daripada Saudi, balik daripada Mesir, buka pondok. Dan orang-orang yang belajar di pondok ni amatlah dihormati sebab pakai songkok, pakai kain, pakai serban. Dan berebutlah orang-orang tua pada waktu tu nak buat menantu, sebab nak dengar anak menantu dia cakap Arab. Ramai yang kena bohong kan? Ramai lah, sebab yang nak bakal mentua, yang nak ambil menantu pada cakap Arab, tak tahu cakap Arab. Jadi kaki temerang ni dipusing-pusinglah bahasa Melayu itu bunyi bahasa Arab. Tapi jangan tuan-tuan tak tahu, dalam bahasa Melayu ada 1800 perkataan Arab dalam bahasa Melayu. Hari-hari kita cakap Arab. Antaranya ialah Assalamualaikum, bahasa Arab. Dengan penuh berkat bahasa Arab. Nak balik pada penduri kahwin yang bokek tu pun bahasa Arab. Walaupun nama bokek tu
dah dia apa kan, dah dirombauan, berkat jadi bokek, ya, tu asalnya bahasa Arab. Banyak bahasa Arab, ada 1,800 kalimah Arab dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang diarabkan. Ada rasa saya kitab dia ada. Ya. Ada seorang pensyarah di MPRM, kalau tak silap saya, dia menyusun bahasa-bahasa Arab yang telah jadi diamalkan oleh orang Melayu. Ya. Budak-budak belajar sains, dia masuk apa? Masuk makmal kan? Makmal bahasa Arab, tapi dah jadi apa? Dah di Melayu kan? Makmal tu bahasa Arab. Ya tak? Dewan bahasa Melayu, bahasa Arab. Dewan Seri Rembau. Dewan tu apa? Bahasa Arab. Hari-hari kita sebut dewan, sebenarnya kita sebut bahasa Arab. Cakap dulu tuan-tuan, gong pun dah bunyi. Cakap itulah dulu. Malam ini mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita dan mengenaikan taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi abatin ya rabbal rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.